sangat banyak ilmunya. Subhanallah. Kita ada Ustaz Fahrul bin Muhammad Juwaidi Konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Konti Ustaz. Sama-sama ya Siti. Saya hari ini kita nak sembang tentang tajuk yang juga sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Hari-hari kita laluinya dan hari-hari nampak pun sebenarnya banyak ada di merata-rata, kiri kanan jalan nampak. Cuma kadang-kadang hati tu terpanggil ataupun tidak je nak ke sana ya. Dan kita nak bercakap tentang kembalikan hatimu ke masjid. Dan gambaran awal Ustaz kepada keseluruhan tajuk kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya muliakan Siti. Terima kasih Ustaz. Seterusnya kepada yang didoakan, yang diraihkan senantiasa ibu-ibu, bapa-bapa, seluruh para pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus dilimpahkan dengan kurnia dan hidayahnya hingga dapat kita terus meneruskan dalam segmen Islam itu indah. Dan pada pagi ini kita nak bincangkan suatu tajuk seperti mana yang telah dikatakan oleh Siti tadi, suatu yang sangat dekat dengan kita. Ya, insya-Allah. Dan tajuk kita pada pagi ini ialah kembalikan hatimu ke masjid. Kenapa tajuk ni Ustaz? Itu ya. Sebelum itu saya ingin mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan bahawa yang paling mahal di akhir zaman ini ialah ketenangan. Betul. Ya, ketenangan. Kita mungkin ada kesenangan tetapi semakin tandus gersang dengan ketenangan. Ketenangan itu kualiti hati kita, kesenangan itu kuantiti harta kita. Di mana pun kualiti hati ni, kekayaan jiwa lebih penting daripada kuantiti harta ataupun kekayaan harta kita. Lebih malang lagi kalau di saat ekonomi Malaysia ringgit yang merudum ini, di samping tidak ada ketenangan, juga tidak ada kesenangan. Jadi kita minta dua-dua tak ada. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membantu hati kita agar kita dapat menikmati ketenangan dan juga kesenangan. Tetapi sekiranya kita tak dapat capai kedua-duanya, cukuplah sekadar kita dapat ketenangan. Dan insya-Allah ketenangan itu akan kita dapat gunakan untuk menampung kesusahan-kesusahan dari segi material, dari segi harta dan sebagainya, insya-Allah. Asasnya kalau ditanya bagaimana kita nak tenang, selalu dah kita dapat jawapan yang disampaikan oleh para murabbi kita, para guru kita ya. Tidak ada lain, tidak bukan, satu-satunya untuk datang ketenangan dalam hati kita ialah apabila kita ingat kepada Allah. Kita hampir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu Wa Taala memujuk manusia, ketahuilah ya, dengan mengingati Allah hati itu jadi tenang. Manusia ni kadang-kadang dia tak tahu, dia tercari-cari, tetapi Allah memujuk, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Subhanallah, saya teringat satu cerita yang dinukilkan di dalam kisah-kisah para sahabat. Ada seorang pemuda yang hatinya resah gelisah. Hati ni resah gelisah, orang kata sekarang ni galau. Dalam keadaan yang galau, hati yang resah gelisah, dia bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini ialah seorang sahabat yang utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan hatinya yang resah gelisah tadi. Kata Ibnu Mas'ud, bawalah hatimu itu ke tiga tempat. Yang pertama, bawa hati itu untuk mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, ayat Quran dibacakan. Kemudian bawalah hati itu untuk dekat dengan zikrullah, dengan zikir-zikir kepada Allah. Dan bawalah hati itu bersendirian. Dan bersendirian itu dengan tafakur, supaya dengan tafakur itu hatimu akan menjadi tenang. Tetapi sekiranya
setelah engkau bawa hatimu itu kepada tiga-tiga tadi, bawa kepada zikir, bawa kepada ayat Quran, bawa kepada bersendirian pun tak tenang juga. Apa kata Ibn Mas'ud? Berdoalah kepada Allah untuk meminta hati yang lain, kerana hakikatnya kamu tidak mempunyai hati lagi. Maksudnya begitu ya. Jadi pertanyaan kita ialah 3 pakej ini, iaitu kita mendengar Al-Quran, kita berzikir, kita bertafakur, ataupun kita duduk bersendirian dengan mencari erti makna diri. Orang kata pause kejap. Ya, di mana selalunya kita dapat ketiga-tiga? Tidak lain tidak bukan di masjid. Di masjid lah ada 3 tu. Selalunya apabila kita ke masjid, di situlah tempat rehat dan rawat hati dan jiwa kita. Di sana ada Al-Quran, di sana ada zikir, di sana ada iktikaf ataupun tafakur. Rupa-rupanya masjid ini tempat kita memelihara dan memulihara, ya, memelihara satu hati kita, kemudian memulihkan hati kita agar hati itu kembali hidup. InsyaAllah. Jadi manusia ini, subhanallah, hakikat manusia itulah hati dia. Ya, kalau hati sudah ada masalah, kalau hati ada sakit, tak guna tangan, kaki, yang lain-lain sihat. Tak, ya. Jadi kita tak guna segala-galanya. Jadi sebab itu kita nak kata, nak jumpa pakej amalan-amalan yang baik, tempatnya tidak lain tidak bukan ialah ke masjid. Ya. Di sana masjid ini daripada perkataan sujud. Ya, sujud tu dari kata masjid. Sebab tu kalau kita lihat masjid ini, kita lihat itu tempat orang sujud. Dan kalau kita rujuk ke hadis, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mafhumnya saat seorang yang paling hampir, seorang hamba tu hampir sekali dengan Allah, ialah waktu dia sujud. Sebab waktu dia sujud, dia telah melebur dan melunturkan segala keegoan dirinya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu itulah yang paling hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyakkan berdoa kepada Allah. Dan rupa-rupanya kita ni boleh tenang dalam hidup kita ni, Siti, apabila kita dekat dengan Allah, ataupun kita dekat sesuatu yang dekat dengan Allah. Sekali lagi saya ulangi, kita boleh dapat ketenangan hati ni apabila hati kita dibawa dekat dengan Allah, ataupun kita bawa dekat kepada sesuatu yang dekat dengan Allah. Di mana yang sesuatu yang dekat dengan Allah? Rumah Allah, itu masjid. Ayat Allah, iaitu Quran. Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, itu para da'i, para murabi. Orang yang apabila melihat wajahnya kita teringat Allah, itu para ulama dan sebagainya. InsyaAllah. Ada orang kata bila kita ada masalah baru kita nak pergi ke masjid. Ini satu escapism. Escapism, ataupun satu orang kata satu dah tak ada tempat lain-lain lagi, pergi ke masjid. Kita jangan kata begitu. Alhamdulillah, ketika kita ada masalah, ketika kita dicengkam dengan segala kebuntuan dalam hidup, Allah tunjuk kepada masjid. Ada orang yang Allah tak bagi jalan dia tunjuk ke masjid, dia pergi mana? Dia pergi naik kelab, dia pergi tempat pelesiran, ditunjukkan dadah dan sebagainya. Tetapi kalau orang tu ada masalah, Allah tunjukkan masjid pada dia. Itu tempat yang benar, betul dan tepat. Jadi jangan kita kata kalau ada masalah baru nak pergi masjid. Jangan kata begitu. Kerana kalau kita kembali kepada masjid, itulah yang tempat yang paling tepat, ya, insya-Allah. Rupa-rupanya hati kita ni, Siti, ya, bukan saja kalau kita melakukan satu amalan itu hati kita akan tenang. Tetapi kalau kita melihat, kita mendengar, kita dekat dengan sesuatu yang dengan sesuatu atau seseorang yang mengamalkan amalan-amalan itu pun hati kita akan tenang. Contoh, kalau baca Quran memanglah tenang. Tapi kalau kita dengar orang baca Quran pun dapat tenang. Kita solat, di sana ada rehat pada jiwa kita. Tetapi melihat orang solat pun dah ada satu ketenangan pada hati kita. Begitu juga dengan zikir. Kadang-kadang sebab tu kadang-kadang kita ni bukanlah kaki zikir, tapi kita saja tumpang-tumpang duduk dalam majlis zikir. Subhanallah, hati kita tenang. Ya, kalau kita dalam majlis ilmu, itu dikata majlis zikir, duduk di sekadar pinggiran pun insya-Allah ada ketenangan, ya. Di sana, ya Allah, kalau kita benar-benar, ya, duduk dengan sesuatu, ataupun kita dekat dengan sesuatu, ataupun kita lihat
dan dengar dengan sesuatu yang dekat dengan Allah pun dapat ketenangan. Jadilah orang yang terus dekat dengan ketenangan tu sendiri. Jadilah orang yang baca Al-Quran, jadilah orang yang mendirikan solat, jadilah orang yang berzikir. Siti begitu ya. Subhanallah. Masjid ni kalau saya keumpamakan supaya nampak sedikit pada diri saya yang bercakap ni dan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudari, ibu bapa yang mendengar, masjid ni umpama klinik rohani ataupun hospital tempat kita merawat hati kita. Ya. Kalau ada duka, kalau ada nestapa, kalau ada kecewa dan kalau ada apa-apa saja yang menimpa hati kita waktu itu, bawalah hati kita ke masjid. InsyaAllah di sana luka kita akan diubati, nestapa kita ataupun kesedihan kita akan diceriakan, akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perlu diingat Siti jangan hanya bawa kaki saja ke masjid. Jangan hanya bawa jasad kita, badan kita saja ke masjid, tapi bawalah hati kita bersama-sama. Artinya apa Siti? Sebab tu saya jadikan tajuk ini bawalah hati. Bila bawa hati ni artinya kita bawa apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa ke masjid. Kalau kita kadang-kadang duduk di saja jasad kita masjid, tapi hati kita di tempat lain, subhanallah, kita tidak akan dapat ketenangan. Cuba kita lihat orang-orang yang hebat, Siti ya. Orang yang hebat, tak adalah orang yang paling hebat selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka adalah khairul umat yang terbaik ya. Subhanallah, mereka pun jika mereka ada masalah, mereka akan kembali ke masjid. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri apabila melihat misalnya kata langit mendung seolah-olah ribut nak datang dan sebagainya, Rasulullah akan bergegas ke masjid. Itu Rasulullah. Dan ketika subhanallah Rasulullah SAW menghadapi ujian-ujian yang datang daripada isteri-isterinya, subhanallah, ummahatul mukminin ini orang yang mulia, tetapi sengaja Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rumah tangga Rasulullah SAW tu ada ujiannya, supaya kita dapat belajar daripada Rasulullah bagaimana menghadapi ujian-ujian ketika berdepan dengan isteri-isterinya. Subhanallah Rasulullah ke mana mula? Rasulullah akan kembali juga ke masjid. Rasulullah bertikaf, Rasulullah tak pergi kepada isteri-isterinya, Rasulullah duduk di masjid. Subhanallah. Begitu kita lihat dalam sejarah macam mana satu ketika seorang lelaki dia dalam keadaan murung, dalam keadaan kesedihan, duduk di masjid. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati, menghampiri pemuda tadi begitu sayang Rasulullah pada umat ni subhanallah. Lantas Rasulullah mengajarkan doa ini, doa supaya kita, doa ini tempatnya kata setengah ulama, doa ini diajar oleh Rasulullah di masjid, tempat wanita, tempat lelaki ini dalam keadaan yang tadi yang kata-kata murung, dalam keadaan nestapa. Doa ini berbunyi, selalu kita doakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahrur rijal. Doa ini lebih kurang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan gelisah, dan aku berlindung kepadamu daripada sikap pengecut ataupun penakut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu daripada cengkaman hutang dan juga penguasaan orang yang zalim. Jadi begini Siti Allah ajar kita. Begitu juga satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah menantunya iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan ketika itu Rasulullah melihat Sayyidina Ali tak ada di rumah. Hanya ada anaknya, putrinya, iaitu Siti Fatimah radhiyallahu anha. Mana Sayyidina Ali? Mana Ali? Kata Rasulullah. Siti Fatimah pun cerita tadi ada masalah rumah tangga, dia adalah pergeseran antara dia dengan Sayyidina Ali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mencari Sayyidina Ali keluar daripada rumah. Begitu hebatnya bapa mertua ini begitu. Kalau kita hanya pujuk anak kita lah, tetapi Rasulullah tidak. Dia pergi tengok, pujuk menantu. Dia pergi, mana menantunya? Rasulullah pergi ke masjid, dan pada waktu itu
kelihatanlah Saidina Ali sedang tidur di masjid ketika mukanya ada pasir dan sebagainya. Rasulullah SAW bersihkan pasir tu dan wahai Abu Turab, bangunlah, kata Rasulullah. Begitu. Jadi di mana tempat Saidina Ali pergi? Ke masjid juga. Jadi kenapa sekarang kita tengok Siti kita tak dapat nafikan, janganlah kita nak berpura-pura. Orang kata deny syndrome penafian. Sindromnya penafian ni, kita tidak boleh lagi menafikan bahawa sekarang ni kadar ketenangan kita semakin kurang. Subhanallah, kalau kita baca kadar stres paling tinggi sekarang, kemudian murung, kemudian tekanan jiwa di kalangan umat Islam sendiri, stresnya tinggi, kemurungannya, sakit jiwa pun dah tinggi dan sebagainya. Ketika indeks ketenangan semakin jatuh, kenapa masjid masih lengang? Patutnya ketika indeks ketenangan makin turun, masjid makin penuh, kerana orang nak hubat dan rawat hatinya. Kan saya dah katakan masjid ini R&R bagi jiwa dan hati kita. Tetapi kenapa tenang? Ada sebab, ada 3 perkara. Ada 3 sebab. Subhanallah, paling malang Siti, kalau kita sakit dan kita tak sedar kita sakit. Itu ada orang dalam keadaan sindrom penafian, dia sakit. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, kenapa tak pergi medical check up? Kata, saya tak nak pergi buat medical check up kerana nanti kalau saya tahu saya sakit, lagi sakit, dia kata nanti hidup tak ceria. Lebih baik berterusan begitu. Orang ini sebenarnya sedang menempah suatu perkara yang tak elok bagi hidupnya. Sebab kalau kita tahu sakit, barulah kita berubat. Betul. Sekurang-kurangnya kalau kita tahu tahap kronik dah sakit kita, kita boleh bersiap. Betul. Kalau kronik, kita boleh bersiap dengan taubat kita, tahan kita nak kembali dah pada Allah. Betul. Taklah kita mati dengan tiba-tiba ketika kita melakukan dosa ataupun melakukan maksiat. Betul tak? Aku ni sebenarnya dah berada di tahap 4 ataupun aku ni sakit dah tahap kronik dan sebagainya. Waktu aku dah nak bertumpu dengan Allah dah dekat. Eloklah kita buat medical check up supaya kita buat bersedia. Betul tak? Itu sakit lahiriah. Tetapi subhanallah, ada 3 sebab kenapa masjid masih lengang walaupun sekarang orang tidak tenang. Kenapa masjid masih lengang walaupun semakin ramai orang tidak tenang? Sebab pertama ialah orang tak tahu betapa parah dan dahsyatnya akibat sakit hati ni, sakit jiwa ni. Sakit jiwa bukan istilah dalam kedoktoran, tetapi sakit jiwa ni dalam istilah Islam ialah sakit mazmumah. Ada hasad, ada marah, ada pertama, ada kedekut dan sebagainya. Subhanallah, sakit ini Siti bukan berakhir dengan kematian, tetapi kematian ketenangan di dalam kehidupan dan di dalam di akhirat nanti masuk dan terjun ke neraka. Na'udzubillah. Ini sakit yang lebih dahsyat. Yang kedua, mereka tak sedar dia sakit. Dan sebagainya, masih lagi okey nampaknya. Sebab kadang-kadang, minta maaf Siti, dalam hidup ni kadang-kadang orang selalunya bila dia ada sakit, dia pilih jalan singkat. Bukan dia pergi menyelesaikan masalah, cuma dia ambil misal kata satu jalan untuk memberi ke pengubatan secara singkat. Contoh Siti, dia sakit-sakit dia ambil Panadol. Panadol tu tenang lah, jadi dia ingat okey, dia steady lagi. Bila sakit dia ambil Panadol lagi dan sebagainya. Dia tidak pergi kepada root ataupun kepada akar masalah, dia hanya pergi kepada gejala. Jadi oleh kerana dia rasa okey lagi, dia tak parah lagi, sebab tu dia tak pergi ke masjid. Ini yang ketiganya. Subhanallah, manusia ni tak sedar bahawa masjid ni sebenarnya lebih daripada sekedar tempat solat. Selalunya kita ni pergi ke masjid bila Siti, sama ada kita nak kahwin, kadang sekarang ni anak nikah, kebanyakan buat di masjid sekarang ni. Kadang nanti ni ada kematian, nanti solat jenazah, ataupun nanti kalau ada perkara-perkara yang melibatkan Tok Imam dan Tok Bilal. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, masjid tidak mendapat tempat dalam kehidupan kita berbanding tempat-tempat yang lain. Sebab itu Siti, kita katakan sebelum kita berkongsi dengan para pendengar, maafkan saya, sebab itu jarak antara seseorang dengan masjid
bukan ukuran kaki, tapi ukuran hati. Ya, Ustaz. Jadi jarak seorang dengan masjid tu bukan diukur dengan langkah kaki, tetapi sejauh mana kuatnya hati kita. Ya, subhanallah. Sebab tu ada orang yang rumahnya hampir dengan masjid tapi tak dapat sampai ke masjid. Ya, dia hampir jasad saja, tetapi jauh dari segi hati. Ya, tetapi ada orang yang Siti, jauh daripada masjid tetapi dia akan sampai ke masjid. Bukan saja itu, dalam musafirnya dia jadikan masjid itu sebagai satu tempat rehat dia. Selain daripada R&R yang ada ni, akan pergi ke masjid. Subhanallah. Sebab itu kita melangkah ke masjid bukan dengan kekuatan kaki, tetapi dengan kekuatan hati. Subhanallah. Sebab itu jangan kita ada kata aku ada masjid, ada masa nanti aku pergi masjid, sekarang tak ada masa. Bukan. Ramai orang yang lebih banyak masa tapi Allah tak izin pergi masjid. Jangan kita sekarang ni aku sakit, nanti aku sihat baru aku pergi masjid. Jangan kata begitu, kerana ada orang yang lebih sihat daripada kita tetapi tak dapat ke masjid. Begitu juga aku susah sekarang cari pendapatan, nak bina ekonomi, stabil dulu. Bila stabil nanti baru sedap pergi ke masjid. Jangan begitu. Kita datang ke masjid Siti bukan kerana kita ada masa, bukan kerana kita sihat, bukan kerana kita ada harta, tetapi kerana hidayah yang Allah jatuhkan ke dalam hati kita. Subhanallah. Saya rasa itu sedikit sebanyak pembukaan kepada perbincangan kita, bawalah hati kita masjid. Jadi saya sekarang saya dengan dengan rendah hati menyerahkan kembali kepada Siti untuk mengundang para pendengar supaya sama-sama mengimarahkan ataupun meraihkan perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas kupasan untuk di awal ini tentang kembalikanlah hatimu ke masjid. Dan memang tepat kalau nak boleh ketenangan, yang paling singkat ubatnya bawa hati ke masjid, Ustaz. Dan dengan perlahan-lahannya nanti kita akan lebih mudah jatuh sayang dengan masjid secara semula jadi, secara automatik gitu. Okey, kita nak buka ruang kepada anda para pendengar. Kalau lah nak berinteraksi dengan kami di Konti, 3 platform kami sediakan. Yang pertama, anda boleh telefon kita di Konti 03-6205 1500. Cara kedua, anda boleh like kami di Facebook ikim.fm. Cara ketiga, boleh menerusi sistem SMS kami. Anda typekan IKIM, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Okey, saya raikan yang pertama, kiriman daripada pendengar kita. Muna Ahmad kata, adakah keadaan yang paling afdal untuk seorang balu yang ada anak yatim kecil untuk kembalikan hatinya ke masjid? Subhanallah, ini bagus sekali. Balu kehilangan. Bila kita kehilangan subhanallah suami, tempat kita bergantung, kita tidak kehilangan segala-galanya. Di dunia ni, kalau kita tak dapat segala-galanya. Kalau kita hilang, kita tidak hilang segala-galanya. Kalau di dunia ni sebab kalau kita hilang orang yang kita sayang, Allah masih ada. Betul. Sebab itu caranya macam mana ialah elok balu ni ataupun dengan anak-anak ni bawa diri dan hati anak-anak ni ke masjid. Mungkin timbul persoalan bagaimana wanita boleh ke masjid ataupun tak timbul fitnah ke dan sebagainya. Subhanallah, ini saya akan jawab khusus pada minggu yang hadapan. Tetapi sekadar sebagai satu orang kata pembukaan fikiran saja Siti. Minta maaf kalau pandangan saya ini salah. Kadang-kadang kita terlalu bisa kata terlalu teliti. Macam mana kita pergi masjid timbul fitnah nanti, dan macam mana hukumnya dan sebagainya. Subhanallah, kita terlalu teliti bab itu. Tetapi kita tengok dengan mata kasar kita, wanita-wanita muslimah sekarang, perempuan Islam bila pergi ke supermarket, kita tengok pergi ke shopping, tempat-tempat yang lain tak ada pula terlalu terperincinya. Tetapi bila ke masjid, apa hukumnya dan sebagainya kan. Kalau lainlah, kalau kita betul-betul menjaga, betul-betul strict. Wanita, kita tidak pergi ke shopping kompleks, kita tidak pergi ke tempat-tempat keramaian dan sebagainya. Kita hanya duduk di rumah saja, menjaga maruah diri dan sebagainya. Untuk itu kita kena strict. Kalau pergi ke masjid ni macam mana. Tetapi kadang-kadang tipu daya syaitan ni, di tempat-tempat yang lain tidaklah pula begitu. Tetapi bila ke masjid, dan kita jangan
pandang sepi. Perkembangan yang baik sekarang, masjid sudah mesra wanita sekarang ni. Di wanita. Mana tempat laluannya pun ada tempat khusus untuk ambil wuduk, ke tandasnya, subhanallah, dan juga tempat solat dan sembahyangnya. Kemudian ada aktiviti wanita. Kalau kita lihat di masjid kadang-kadang, okey, kaum suami misal kata waktu aktiviti malam misal kata, siangnya ibu-ibu yang masih ada masa ni ada pengajian tentang inilah soal wanita ni dan sebagainya, dan pengajarnya pun wanita dan sebagainya. Jadi ketika masjid sudah begitu mesra wanita dengan kemudahan-kemudahan dan juga penjagaan maruah, ya, ada tirainya, ada tabirnya dan sebagainya, mengapa kita tidak kembali ke sana, ya, di sini dan sebagainya. Dan insya-Allah bagi wanita yang selalu dibawa oleh suaminya ke masjid, tiba-tiba suaminya meninggal dunia, selalu saya telah tulis dalam satu artikel Siti, si artikel ni berbunyi, andai dia pergi dulu sebelummu. Ya, selalunya andai aku pergi dulu sebelummu, kan, tetapi andai dia pergi dulu sebelummu, artinya suami kita pergi dulu kepada kita. Tengok apa yang suami kita selalu bawa ke tempat mana, ya, tempat yang baik-baik yang suami kita bawa tu kita bawa balik. Kalau kita tanya kepada diri, kalau suami aku hidup lagi, suami nak aku ni ke mana? Tanyakan gitu. Jangan putus asa. Kalau suami aku hidup lagi, apa yang dia nak aku buat pada anak-anak yang ditinggalkan ini? Takkanlah suami itu kalau dia tak ada, dia kata kau terus menangislah, ratapi kepemergianku. Tidak. Bangkit, jaga anak-anak, contoh, ya, bawa anak-anak ke tempat yang baik, jumpa orang-orang yang baik, jumpa amalan-amalan yang baik. Di mana? Di masjid. Jadi subhanallah, andai dia pergi sebelummu, kita buatlah amalan-amalan yang selalunya dia laksanakan semasa kehidupannya, insya-Allah. Betul, ya. Janganlah meratap tangis sampai kesudah, ya. Ya. Berkolah air mata nanti. Nangis sekejap tak apa. Jangan sampai lama sangat nangis tu. Okey, Surau Nur Ramadan tanya, Ustaz, apa yang pihak masjid perlu buat untuk mendekatkan masyarakat dekat kepada masjid? Cukupkah sekadar pihak masjid mengadakan majlis ilmu je? Subhanallah. Sebelum saya menjawab soal itu, Siti, ya, kita kena tanya hati kita. Saya terbaca seorang ustaz saya yang saya hormati, Ustaz Muhammad Gunawan, dia katakan, kita jangan tunggu masa lapang untuk ke masjid, tapi kita kena lapangkan masa untuk ke masjid. Sekali lagi saya ulang, ya, jangan tunggu masa lapang untuk ke masjid, tapi kena lapangkan masa untuk ke masjid. Di sini saya teringat satu kata-kata yang sangat berbekas di hati saya, ya. Kalau kita, kaki kita dan hati kita enggan ke masjid, sekali lagi, ya, kalau hati dan kaki kita masih enggan melangkah ke masjid, mungkin bukan kerana kita tidak memilih masjid, tetapi kerana masjid tidak memilih kita. Itu sangat besar. Mungkin masjid yang tak memilih kita. Jadi kita kena tanya selalu hati kita, kenapa aku ni berat sangat? Kerana masjid rumah Allah. Masjid menjadi pergi ke masjid menjadi tetamu Allah. Kalau kita berat dengan sesuatu yang dekat dengan Allah, artinya apa? Hati kita ni terlalu jauh dengan Allah sebenarnya, ya. Jadi jangan fikir kita tidak memilih masjid. Tanyakan hati, mudah-mudahan takut-takut masjid tidak memilih kita. Baik, untuk pergi jawapan pada tadi, macam mana saya berkongsi begini. Masjid mesti menjadi yang utamanya klinik rohani dan juga pusat rawatan hati tadi, ya. Yang mana orang bila datang ke masjid, hati dia jadi lapang, jadi tenang, subhanallah. Jadi masjid ini bukan saja aktivitinya, tetapi minta maaf, ya, orang yang mengendalikan, yang menguruskan masjid tu mesti juga mesra. Kalau sekarang ni dalam niaga kena mesra pelanggan, kan. Jadi kita mesra dengan tetamu-tetamu Allah yang datang. Orang-orang masjid mesti memaparkan wajah yang ceria, wajah yang gembira, ya, dan sebagainya. Sebab tu saya juga ada menulis dalam tulisan saya yang baru ni, insya-Allah saya akan masukkan di mana-mana nanti dalam blog, bila orang masjid memboikot. Jadi ada orang masjid kadang-kadang dia boikot, ya. Kalau orang ni bila dia kematian
baru dia nak panggil orang masjid. Bila dia ada kenduri kendara, baru nak panggil orang masjid suruh doa. Kalau masa sihat, masa senang, dia tak datang masjid. Jadi kalau kenduri kendara, kita boykot dia. Jangan datang dan sebagainya. Jadi saya tegur sikap ini dan sebagainya. Kalau boleh lah, pendekatan boykot mungkin berkesan pada satu-satu keadaan, pada orang tertentu. Tetapi bagi saya, kita lihatlah pendekatan dakwah ini. Pendekatan dakwah ialah kita pergi kepada orang. Kita pergi. Sebab saya teringat kepada kaedah kita dakwah. Dia gini, dia kata mula-mula salam, kemudian ta'am, lepas tu kalam. Salam itu kita bagi salam. Artinya kalau nak bagi salam ni kena bertemu lah. Jadi orang masjid, pergilah jumpa orang yang tak pernah datang masjid, tapi dia ajak pergi kenduri, pergi je salam. Yang kedua ta'am, makanlah. Kemudian barulah kalam, barulah bercakap dan sebagainya. Bila ada interaksi, bila ada jembatan, baru kita boleh berdakwah. Tetapi kalau kita boykot, kita bina tembok. Jadi sepatutnya masjid sudah dinaik tarafkan, diurus secara jujur dan profesional. Itu saya katakan, masjid bukan saja perlu diuruskan dengan kejujuran, dengan sifat amanah Siti, tetapi perlu diuruskan secara profesional. Maksudnya macam mana kebersihannya, kemudian aktiviti-aktivitinya begitu teratur dan sebagainya, keindahannya dan sebagainya. Begitu juga tentang urusan keuangan, urusan-urusan yang lain. Baik Siti, satu perkataan yang saya boleh berkongsi, masjid harus jadi one stop center kepada umat ini. Tepat. One stop center. Maksudnya bukan saja pusat ibadah hablum minallah, tetapi juga pusat ibadah bagi hablum minan nas. Masjid, kalau kita tengok, kalau kita pergi ke Istanbul Siti, ataupun ke tempat-tempat yang di mana Islam kuat, selalunya masjidnya kuat. Kekuatan masjid, kehebatan masjid bukan hanya pada hablum minallah saja, tetapi di sana ada pusat pendidikan. Di mana kalau di Bani Uthmaniyah, masjid mereka juga ada tempat masak untuk memberi makanan kepada gelandangan. Orang tahu ke masjid, pergi masjid ni dapat makan, sebagainya. Kemudian masjid juga mesti jadi tempat yang, minta maaf mesra pemuda. Sebab itu Saidina Umar selalu meletakkan tempat-tempat permainan ataupun tempat-tempat riadah remaja berdekatan dengan masjid. Sebab tu tak salah kalau kita letak padang futsal tepi masjid, gelanggang sepak takraw, badminton di tepi masjid, dan sebagainya. Begitu juga masjid mesti jadi pusat-pusat kesihatan. Contoh doktor-doktor volunteer ataupun sukarela Siti, sekatalah setiap hari Sabtu, kata doktor-doktor di kawasan itu cari masjid yang menjadi qaryah tempat mereka, tawarkan rawatan percuma, nak cek darah ke, tekanan ke dan sebagainya. Subhanallah, saya rasa kalau masjid itu, masjid akan memikat. Itu yang dikatakan. Subhanallah. Sebab itu aura masjid ini bukan kepada sejadah yang tebal, bukan kepada lampu chandelier yang begitu gemerlapan, aircon yang sejuk, bukan kepada aircon yang sejuk. Aura masjid kepada amalan-amalan takwa yang ada di dalam masjid itu, dan amalan-amalan takwa itu tersulah dalam bentuk akhlak, dan akhlak itu pasti memikat. Jadi masjid jadi magnet. Jadi orang semua akan tertarik ke situ, insya-Allah. Betul. Yang tak rasa nak pergi akan pergi juga, akan lalu juga. Elok lalu dia berhenti, dah berhenti dia masuk dalam, lama terpikat lah. Ya, insya-Allah. Muhammad Yusri Ibrahim dia sebut tanya, Ustaz, apa bezanya ke masjid dengan mengimarahkan surau di taman kita? Adakah berbeza ganjaran pahalanya? Subhanallah. Untuk menerangkan apakah berbeza ganjaran pahalanya dan sebagainya, saya bukan orang yang arif untuk memberi hukum. Saya dah katakan, saya hanya seorang dai, bukan seorang yang dapat memberi hukum tentang perbezaan antara kita mengimarahkan surau kita dengan mengimarahkan masjid kita. Sebab saya rasa bukan satu faktor saja yang kita kena lihat. Contoh patuh pahala saja. Tetapi kadang-kadang Siti begini, kadang-kadang kita ada overlapping ataupun berlaku tindanan dengan kehadiran jemaah masjid dan surau. Ada satu tempat kadang-kadang dia memeriahkan surau, masjid nampak
lengang. Dan sebagainya. Ada pula suraunya dekat dengan rumah dia, tapi masjid tu jauh, dia pergi ke masjid, ya. Dan surau itu misal kata tidak pula ada orang yang mengimarahkannya. Jadi di sinilah kita rasa perlu dijawab dengan satu tentang hukum tadi, mana pahala yang lebih. InsyaAllah saya merujuk, saya tak boleh nak jawab soalan ini, saya jawab dengan wallahu alam. Tetapi prioriti di sudut kemasyarakatan perlu ada, ya. Sebab saya lihat kadang-kadang Siti, ya, minta maaf, ya, terlalu banyak surau, ya, hingga kadang-kadang masjid begitu lengang, kan, begitu. Saya rasa di sana perlu ada pembahagian ataupun satu pertimbangan lain untuk melihat bagaimana kita nak menseimbangkan amalan-amalan kita, sama ada di surau ataupun pemergian kita ke surau atau ke masjid tadi, ya. Itu yang boleh saya dapat jawab lah setakat ni. Okey, baik. Bila dah ke masjid tu satu perubahan yang bagus lah, ya, bila hati dah nak ke masjid. Tapi kalau kita duduk kat masjid, kita kalau dengar majlis ilmu tu dengar saja tak ambil manfaat pun tak bermanfaat juga, Ustaz. Soalan tu saya nak jaringkan dengan pertanyaan daripada pencari hidayah. Dia tanya, bagaimana cara kita hendak mengambil sebaik-baik kebaikan yang berada di depan kita. Contohnya bila berada di masjid ada majlis ilmu, bagaimana hendak mencungkil hati supaya segala kebaikan depan kita tu mampu kita ambil dengan kaedah yang paling baik je, yang paling terbaik. Maknanya manfaatkan betul-betul apa yang ada kat masjid tu. Subhanallah, apabila hati kita terpanggil ke masjid, sebelum saya jawab soalan pencari hidayah tadi, Siti, masjid bukan saja tempat orang yang resah ataupun gelisah. Kita kata tadi gelisah, resah, kita pergi masjid. Tetapi masjid juga tempat orang-orang yang hebat. Sebab itu di dalam surah Taubah ayat 18, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan 5 golongan orang yang mengimarahkan masjid, yang memeriahkan masjid. Kalau ada 5 ciri ni, baru seorang tu dapat mengimarahkan masjid, ya. Subhanallah. Pertama, orang yang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah artinya orang yang mencari redha Allah, orang yang nak dekat dengan Allah, ya. Bukan orang yang cari penghargaan makhluk. Itu satu. Yang kedua, orang yang yakin kepada hari akhirat. Kalau kita kita ni cinta dunia, kita tak pergi ke masjid, kerana masjid bukan menjanjikan kewangan dan pulangan dalam bentuk material. Kalaulah hari ni, Siti, ya, kalau setiap kali kita ke masjid dapat duit penuh masjid, masjid. Tetapi masjid tempat kita keluarkan duit, derma, tabung masjid dan sebagainya. Sebab tu orang yang boleh datang ke masjid ni orang yang cinta hari akhirat. Dan yang ketiga, orang yang boleh datang ke masjid ialah orang yang mendirikan solat. Dia ada bezanya antara orang yang mengerjakan solat dan orang yang mendirikan solat. Orang yang mendirikan solat, di dalam Quran dia kata wa aqimus solah. Orang yang mendirikan solat artinya orang yang mendirikan hak-hak solat, bukan saja di dalam solat tetapi di luar solat. Kalau dalam solat dia patuh kepada Allah, maka di luar solat pun dia patuh. Itu orang yang mendirikan solat. Orang yang minta maaf, ya, dalam solat je, subhanallah, dia terlalu berhati-hati. Dia nak cakap yang baik pun hanya yang baik dibenarkan oleh Allah. Apa lagi yang jahat, betul kan? Kalau dia nak akad takbir, dia mesti Allahu Akbar. Dia tak boleh kata subhanallah. Artinya yang baik, yang mengikut perintah Allah. Begitu kalau orang tu betul-betul dia mendirikan solat, insya-Allah dia akan datang ke masjid. Yang keempat, orang yang mengeluarkan zakat. Zakat ini daripada root word bersih. Artinya orang yang nak membersihkan dirinya, orang yang nak membersihkan hartanya, dia saja yang akan mengimarahkan masjid. Orang yang tak bersih dan orang yang tak berusaha untuk bersihkan dirinya dan hati serta hartanya, dia tidak akan datang ke masjid, Siti. Yang kelima, yang ini paling kita takutlah. Apa dia? Ya, orang yang datang ke masjid hanya orang yang tidak takut dalam hidupnya selain Allah saja. Jadi orang yang datang ke masjid orang yang takut pada Allah. Orang yang takut-takut yang lain, dia tak akan datang ke masjid. Subhanallah. Masjid bukan tempat hanya mencari ketenangan, tetapi masjid adalah tempat untuk menyebar luaskan ketenangan oleh orang-orang yang hebat tadi, 5 golongan tadi, ya. Dia ada bezanya, Siti, ya, dengan kita memerlukan masjid untuk mendapat ketenangan.
dengan kita rasa masjid memerlukan kita untuk kita menyebarluaskan ketenangan. Ini penting, Siti. Jadi inilah yang dikatakan oleh pencari hidayah tadi, kalau kita duduk dalam majlis ilmu, itu yang saya kata, bawa hati kita. Bawa hati kita, subhanallah. Tapi jangan sampai tertipu oleh syaitan, Siti. Kadang-kadang kata, selagi aku tak bawa hati, selagi tu aku tak pergi ke masjid. Itu tipu. Jangan tertipu oleh syaitan. Kalau kita tak boleh bawa hati kita, bawalah kaki kita dulu. Kan, paling tidak. Walaupun kita tak dapat bawa jiwa kita, bawalah jasad kita, Sebab dia dengan rela ataupun dengan terpaksa ataupun dengan cinta, tak kiralah, kita boleh mendekati Allah dengan cinta. Tapi kita boleh juga paksa diri kita untuk mendekati Allah. Itu Jadi subhanallah, sebab itu pencari hidayah saya katakan begitulah. Apabila kita buatlah dari hati kita. Dan berdoalah di masjid itu banyak-banyak. Berdoa, misal kata contoh, doa ni dialog hati kita dengan Allah, Siti. Masuk je terus niat itikaf. Ya Allah, aku berniat itikaf, berhenti di sini kerana-Mu ya Allah. Aku datang di sini ya Allah untuk mendapat ketenangan daripada-Mu ya Allah. Aku datang di sini ya Allah untuk aku dilapangkan jiwaku, diberi fikiran-fikiran yang baik, hati yang jernih, emosi-emosi yang tenang. Kita minta pada begitu. Subhanallah, di sinilah Siti, berdialoglah dengan Allah di dalam masjid. Bila kita berada di rumah tetamu Allah, sebab di rumah Allah sebagai tetamunya, bercakap-cakaplah. Jangan menjadi tetamu yang bisu apabila berada di rumah Allah. Hati kita sekurang-kurangnya berkata-kata terus dengan Allah. Okey, dalam seminit Ustaz, kesimpulan boleh kita buat tentang kembalikan hatimu ke masjid ni apa dia? Subhanallah, orang yang hebat ialah orang yang rindu dan jatuh hatinya ke masjid. Itu saja. Jadi sebab itu subhanallah, bila kita lihat golongan yang datang bukan hanya untuk menyelesaikan masalah dirinya, seharusnya kita datang ke masjid mula-mula memang untuk menyelesaikan masalah hati kita. Yang kedua, setelah hati itu diselesaikan, diberi ketenangan oleh Allah, mari kita menyelesaikan masalah ummah ini. Subhanallah Siti, kehadiran umat Islam di masjid dalam erti kata yang sebenar, membawa hatinya ke masjid, ialah KPI ataupun penanda aras kepada kecemerlangan umat ini. Subhanallah, lihat sejauh mana ramainya orang di dalam masjid. InsyaAllah di sanalah kita boleh lihat bagaimana perpaduan umat ini, bagaimana kekuatan umat ini. Subhanallah, sekiranya masjid lengang, itu petanda kita lemah. Artinya kita berada dalam, orang kata, dalam jurang yang sangat bahaya. Sebab itu sekali lagi saya menyuruh hati saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan serta ibu bapa, marilah kita kembalikan hati kita ke masjid, kerana di sana ada ketenangan, kejayaan dan kebahagiaan dalam hidup. Kerana di masjid saja ada sujud. Sujud itu hampir dengan Allah, hampir dengan Allah, itulah kejayaan yang sebenar, insyaAllah. Saya buat ketenangan, bawalah hati ke masjid. Terima kasih banyak-banyak tetamu saya, Ustaz Fahrul bin Muhammad Joy. Tajuk kita menerusi segmen Islam itu indah, bawalah hatimu ke masjid. Moga menyuntik kesedaran dan membuatkan hati kita bermula saat ini akan mudah terpaut dengan rumah Allah, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.